Saya teringat, waktu kecil, pantun Nenda senantiasa hadir. Apakah tanda orang berhikmat? Akalnya banyak, hatinya sehat. Apakah tanda negara selamat? Tidurnya nyenyak, jaganya nikmat. Tatkala merah senja ibu kota, merah warna jalan raya, merah air sungai Kelang, merah baju si anak Malang. Puisi Usman Awang ini benar. Ketika itu, lebih 670 nyawa terkorban kelar. Kini, soalan masih berlekar. Adakah tragedi seperti 13 Mei ini akan kita ulang biar? Sekalong apresiasi buat nakhoda penganjur majlis. Kombinasi intelektual kehakiman penuh integriti. Seterusnya, barisan pendengar penuh berhema, tonggak negara. Salam sejahtera, salam Melaka maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak, laksana tua. Berani, laksana jebat. Berpaksikan pada semangat hang tua, maka pada hari ini saya berdiri megah penuh jati diri dan bermaruah, mempertahankan kesetiaan kepada raja dan pemerintah, menjunjung tinggi perlembagaan tanpa lelah, tidak sekali-kali berpaling tada, meski berkorban jiwa dan darah selagi perintah Tuhan tidak disanggah. Berdiri atau duduknya saya di sini, tetap saya berada pada tahap ketinggian yang sama. Kendati pun begitu, patah sayap bertongkat paru, gunung kudaki jua. Sebelum kata bersalut hujah, sebelum bicara jauh melangkah, izinkan saya mentarifkan rukun negara dari segi bahasa secara konseptualnya. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, cetakan 2016, rukun didefinisikan sebagai tiang, dasar dan juga sendi. Manakala negara pula merujuk kepada masyarakat daripada kawasan tertentu di bawah naungan kerajaan tertentu. Komprehensifnya di sini, rukun negara merupakan ideologi kebangsaan yang dirangka oleh Majlis Gerakan Negara, berpaksikan pada perpaduan, bertunjangkan pada kesepakatan. Yang jauh kita dekatkan, yang renggang kita rapatkan, yang terpisah kita saudarakan. Hendak mati di hujung kuku, biar berkubur di tapak tangan. Justru, ayo bersama saya kita layari bahtera kisah bagaimana prinsip rukun negara mendekatkan kita pada fitrah yang sepatutnya. Perkara 153 yang memerihalkan toleransi kaum, bangsa dan juga agama. Menurut kitab sejarah, pada saat 16 Mei 1969 mencengkam dan membunuh umat yang mendiami bumi Malaysia. 10,000 golongan minoriti seakan dihanyut taufan kekerasan. Bagaikan pahlawan yang pantang didatangi musuh, orang Melayu terus membuka pencak silat. Akibatnya 1,500 nyawa menjadi gadaian pada si kutil yang menjadi gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Malah saudara-saudari hadirin sekalian, konflik berdarah yang berlaku antara suku kaum Hutu dan Tutsi di Rwanda tidak mustahil sama sekali berlaku antara kita. Kaum Melayu, kaum Cina, kaum Melayu, kaum India. Sekiranya kecelaruan nilai moral menyapa mengakibatkan hilang lesap rukun negara. Keselesaan ini tidak berpanjangan. Keselesaan ini memerlukan kesedaran sejarah agar senario ketenteraman Malaysia kian terpinggir di bumi sendiri tidak terpentas. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan asas utama sebuah negara berdaulat. Saudara yang esa menciptakan kita berbangsa-bangsa, juga agama sejak turunnya Adam dan Hawa untuk kita saling mengenali erti keharmonian. Namun sayangnya, manusia ini mudah lupa. Bermula peristiwa 15 Mei 1969 sehinggalah tragedi berdarah saudara Adib terpalit kepahitan. Rakyat Malaysia masih berseteru, bertelaga, bertelingkah, cuba merebut kuasa penguasa tanah tercinta. Lupakah kita pada masyarakat Rohingya sehingga kini belum ada nokta dalam lembaran sejarahnya? Dek kerana berbeza agama nenek moyang, mereka lupakan kasih sayang. Mereka melenyapkan belas kasihan. Memberikan jawapan betapa angkuhnya rejim tentera junta pada isyarat yang Maha Esa.
Saudara, kisah ini memberi tamsilan buat kita semua. Malaysia bukanlah sebuah negara kecil yang jahil. Lihatlah bagaimana rakyat Malaysia hari ini masih tenang duduk semeja, bergelak tawa, bergurau senda. Ibarat satu keluarga, aman bahagia. Kita masih bersepakat dalam tekad. Setiap kita diikat dengan fahaman agama agar kita dapat membezakan mana yang baik, mana yang buruk, mana putih, mana hitam, mana kaca, mana permata dalam kehidupan kita. Tatkala rukun negara dirangka, kita bukan sahaja berhadapan dengan ancaman perpaduan, namun kita juga berhadapan dengan ancaman komunisme tidak bertuhan. Jurnal terbitan University Sains Malaysia yang berjudul Perjuangan yang Gagal tulisan Muhammad Nasir Kasim menyatakan bahawa Parti Komunis Malaya gagal mempengaruhi orang Melayu kerana orang Melayu mempunyai kepercayaan agama yang jitu. Dan akhirnya PKM kecundang, rebah dalam perjuangan, berkubur tanpa nisan di luar sempadan. Di bawah perkara 3 Perlembagaan Persekutuan, persekutuan yang menjadi pegangan bangsa berbilang bangsa berpimpin tangan, semuanya berpaut di bawah duli mahkota yang membenarkan setiap rakyat beragama. Ibrahnya, walaupun agama Islam agama rasmi persekutuan, namun agama lain juga boleh dianuti dengan aman, merasai nikmat sebuah penyatuan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Itulah dia prinsip kedua rukun negara yang digambarkan seperti peristiwa persetiaan Demang Lebar Daun dan Sangsa Purba dalam sejarah Melayu Melaka. Saudara, bermula dengan kota kecil yang digelar Fortaleza di Malaka sehinggalah hari ini dikenali sebagai Kota Efamosa, telah menjadi mercu tanda kebanggaan terhadap sebuah kota yang bersejarah. Namun, sukul rasa di dada apabila sebenarnya kita telah ditipu oleh sejarah kita sendiri. Sehingga hari ini kita tidak pernah sedar. Dahulunya Istana Melaka habis diroboh, Masjid Agung habis dibakar, dan yang paling menyedihkan, kubur dan makam ulama habis dibongkar dan diambil batu nisannya untuk dibina sebuah gereja Portugis yang pada hari ini kita banggakan sebagai Kota Efamosa. Sedarkah kita runtuhnya Kesultanan Melayu Melaka berpunca daripada pengkhianatan Si Kitul dan Raja Mendaliar? Sebab itulah apabila berlakunya penderhakaan terhadap raja, semuanya dijatuhkan hukuman. Kata mereka sebagai lambang keadilan buat semua. Kesetiaan kepada raja pula dikhianati kerana parlimen menjadi tampuk pimpinan yang tidak diiktiraf sebagai kerajaan yang memerintah. Daulat sultan ditindas, ketinggian darjat pemimpin dihampas, konsep dirgahayu tuanku semakin lemas. Adakah segala kemewahan, adakah segala kesenangan dan keharmonian yang disajikan membutakan mata kita untuk melihat dengan fikiran bahawa sesungguhnya setiap detik indah kini dicapai daripada kehancuran semata-mata. Lantunan Idia Bernas tuanku, persis seorang sarjana, baginda menghentikan kemulut politik yang mencengkam nusa. Kata orang, tiada liang yang tidak tembus, tiada genting yang tidak putus. Bermula dengan siri pertemuan, sehinggalah perlantikan pimpinan untuk menentukan pentadbiran kerajaan, Seri Paduka Baginda lantas mengambil berat tentang nasib rakyat. Juga pernah diamanatkan pesan, walau apapun yang berlaku, raja dan rakyat berpisah tiada. Imam Ibn Khatir berucap bahawa ayat 59 surah An-Nisa bukan sekadar menjelaskan kewajipan seorang Muslim kepada Allah dan Rasul, namun juga kepatuhan kepada sang pemimpin selagi perintahnya tidak membawa mafsadah. Pesan Datuk Pahaman, walau apa sekalipun, pintu istana jangan dipecah, baju raja jangan dicari. Di kala ini, saya bersyukur merdeka masih ada walau pada nama. Rukun negara terus terpahat di dada. Kerana taat setia bukan sekadar kata yang memenuhi acara. Kerana taat setia bukan pula sekadar lafaz yang terikrar di bibir semata-mata. Tidak banyak mahu dipinta. Kita semua akan berpegang erat
pasangan saudara kita walau berbeza warna dan rupa. Ayo, kita cari semula rukun yang kita tinggalkan, wawasan yang kita lupakan dan perjuangkan demi tanah merdeka kita. Dari anak pertiwimu, teruslah makmur dan sejahtera. Di bawah panji perpaduan, dihiasi nilai yang kita bina. Maka benarlah pesan Bapa Kemerdekaan, jika kita benar-benar mahu hidup berkeluarga dalam satu rumah bernama Malaysia, 5 prinsip rukun negara menjadi pegangan. Sorotan kali ini saya tamatkan dengan kiriman salam penuh kasih rukun negara keunggulan Malaysia.